Antara laporan utama dari Negeri di Bawah Bayu mengenai usaha berterusan, kerajaan negeri sokong program berkaitan dakwah, tingkatkan syiar Islam. Perinciannya bersama Suaran Syah. Silakan. Baik, terima kasih Sahih. Kerajaan negeri memperuntukkan 131 juta ringgit tahun ini bagi memperkukuhkan lagi pembangunan dan operasi sekolah agama Islam dan masjid serta program kerohanian di bawah seliaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ia adalah sebahagian daripada usaha kerajaan negeri untuk terus menyokong program berkaitan pembangunan dakwah sekaligus meningkatkan syiar Islam di negeri ini. Menurut Datuk Haji Ji, kerajaan negeri komited dengan program berkaitan pembangunan syiar Islam di Sabah. Beliau berkata demikian dalam majlis berbuka puasa dan perasmian Masjid Al-Falah Kepayan di Kota Kinabalu. Menyentuh peranan masjid, Ketua Menteri menegaskan ia perlu diperkasa seiring dengan modernisasi yang berlaku agar ia benar-benar berfungsi, membangunkan insan dan masyarakat ke arah lebih progresif dan bertamadun tinggi. Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan mendera kanak-kanak. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR Sabah, Datuk James Ratib berkata ini kerana perbuatan sedemikian dianggap sebagai tidak berperi kemanusiaan dan perlu dihukum mengikut undang-undang sedia ada. Sambungan itu di bawah pelbagai agensi KPMKR Sabah akan terus mempergiatkan program kesedaran mengenai kes dera agar dapat dibendung. Saya juga menekankan supaya perbanyakkan kursus-kursus kesedaran rakyat tentang keharmonian keluarga dan juga macam mana penjagaan anak-anak kita. Sebab kalau kita tidak jaga anak kita dengan baik, ini yang menyebabkan seperti ini. Lebih baik supaya Jabatan Kebajikan menempatkan mereka ditempatkan di pusat kebajikan untuk anak-anak yatim yang diurus oleh pihak kerajaan. Mereka ditemui selepas melawat dua kanak-kanak mangsa dera, Airil Jammas Janarius 13 tahun dan Adam Arin 5 tahun di Wat Hospital Keningau. Selepas sembuh sepenuhnya, dua kanak-kanak ini akan diserahkan kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk penjagaan. Sementara itu, pasangan suami isteri yang mendera kanak-kanak ini masih ditahan reman pihak polis. Sekarang ni polis dalam siasatan dan kedua-dua suspek yang telah ditangkap telah direman sampai 9 hari bulan. Dan selepas itu nanti kita akan tunggu arahan daripada pihak atasan sama ada dituduh ataupun disambung reman nantilah. Kes disiasat di bawah Seksyen 31-1-E Akta Kanak-Kanak 2001. Memiliki sepasang baju raya adalah impian bagi kanak-kanak yatim dan asnaf. Apatah lagi apabila Lebaran Aidilfitri bakal menjelang. Justru menyantuni golongan berkenaan bukan sahaja berkongsi senyuman gembira tetapi juga menginsafi dan iktibar. Alicia Ornella Michael ada butirannya. Serba-serbi kekurangan, ada yang tiada ibu, bapa, keluarga, malah tiada pun kemampuan kewangan. Ada dalam kalangan kanak-kanak yatim dan asnaf ini masih tidak tahu lagi di mana untuk beraya pada tahun ini. Justru inisiatif Kim Taek Chong, KTC Consolidated Berhad mengadakan program shopping raya khusus menyantuni 100 kanak-kanak istimewa dalam kawasan Dun Darau ini dilihat bertepatan. Gembira, senang hati, syukur bilang ada rezeki. Macam ini saya lelaki je yang kerja, tanggungan macam anak 7 orang. Teruskan program bagi baju, beli baju raya budak supaya ringan beban yang orang yang kurang mampu. Sangat gembira sebab tahun ini memang saya tiada sediakan apa-apa untuk anak. Dapat ni memang orang kata senyuman terindahlah untuk anak. Terima kasih telah meringankan beban kami dan saya merasa bersyukur atas peluang ini.
Saya berasa dapat menggembirakan ibu bapa saya dan meringankan beban. Kita dapat merasa sentuhan yang amat mendalam sekali bila kita melihat anak-anak ini memilih pakaian mereka sendiri. Bagaimana kalau di rumah mereka tidak ada makanan? Jadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang boleh membantu mereka. Di samping bergembira, jaga keselamatan. Bila yang pulang berhari raya, memandu dengan berhati-hati. Sedang ibu bapa membuat persiapan di dapur, jangan lupa anak-anak yang bermain mercun di luar rumah. I pretty much believe that the current kerajaan will bring everyone together. And now it's a first step already. They managed to get swasta and kerajaan to work together to do charitable work. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi, dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa, dalam kesempitan hidup ada kekuasaan ilmu. Semoga kanak-kanak ini membesar kelak sebagai tonggak negara. Elisha Ornella Michael, RTM. Seramai 20 keluarga dalam kawasan Dun Lumadan menarik nafas lega selepas masing-masing menerima kunci Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Penyerahan kunci disempurnakan Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri Sabah. Sudah tentu dengan adanya pemilikan rumah ini mereka dapat mengurus keluarga mereka dengan lebih selesa. Dan mereka dapat memberi pendidikan anak-anak mereka. Dan kita mengharapkan mereka juga dapat menjaga rumah ini dengan baik sebaiknya. Kerana rumah ini adalah menjadi satu nadi kita mensejahterakan mereka. Menurut Datuk Ruslan, sebanyak 40 lagi rumah mesra SMJ akan dibina di kawasan Dun berkenaan. Apa-apa pun yang kami dapat ni, kami bersyukur, berterima kasih. Dan pada hari raya ini kami sangat bergembira. Alhamdulillah bersyukur, sangat-sangat bersyukur dapat macam begini. Lama sudah dari anakku kecil-kecil sampai anakku sudah besar semua sudah sekolah tinggi. Alhamdulillah dapat, akhirnya dapat juga. Sangat gembira lah, dapat rumah baru, untuk hari raya lah, untuk berkumpul sama keluarga. Terima kasih banyak-banyak lah pada Datuk. Terdahulu, Datuk Ruslan menyerahkan watika pelantikan kepada 25 pengerusi JKKK Dun Lumadan. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Sabah menjangkakan nilai jualan barangan keperluan hari raya mencecah RM500,000 dalam program Semarak Syawal Agro Madani yang dilaksana di seluruh negeri selama seminggu bermula Rabu lalu. Pengarah Fama Sabah, Sharman Sidno memaklumkan program yang diadakan di 37 lokasi terpilih itu membabitkan 200 usahawan tempatan di 13 daerah. Program tersebut bagi membantu meringankan beban pengguna kurang berkemampuan untuk mendapatkan barangan keperluan sempena sambutan Aidilfitri dengan potongan harga sehingga RM5 lebih rendah daripada harga asal. Selain itu, orang ramai juga berpeluang untuk mendapatkan barangan makanan seperti buah-buahan, santan, sayur-sayuran, ayam dan daging segar. Saya menyeru dan mengalu-alukan semua penduduk di negeri Sabah, khususnya di daerah Tawau ini dapat datanglah ke program-program jualan Semarak Syawal Agro Madani untuk mendapatkan barangan-barangan keperluan bagi persediaan menyambut Hari Raya Aidilfitri pada kali ini. Sarman ditemui selepas melancarkan jualan khas Prasyawal Agro Madani di Tawau. Sementara itu, usahawan Fama Tawau yang ditemui berkata, walaupun produk dijual pada kadar terendah namun mereka masih dapat meraih keuntungan. Sebab kita pikirkan pembeli memerlukan, kita penjual walaupun untung sedikit tapi orang lain boleh dapat sama-sama merasa. Kalau kita jual mahal sekalipun orang tidak beli, tidak ada faedah juga kan, tidak ada untungnya. Jadi kita jual murah, orang dapat senang hati, kita pun puas hati orang dapat jualan kita. Bagi kami taklah rugi. Ada juga hari-hari yang boleh kami jual untuk menjual kuih raya. Sambutan hari ini agak ramai juga lah
pembeli. Semua yang datang pun banyak juga yang mencari kuih raya. Jualan khas Prasyawal Agro Madani ini akan berakhir Selasa ini. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama saya. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya, silakan. Baik, Soran, terima kasih.